اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Faham tak maksud ayat ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Satu, Allah nak bagi tahu ketenangan di mana? Ketenangan di mana? Hati. Bukan pada pakaian, bukan pada fizikal, bukan pada jawatan. Semua orang nak tenang kan? Tapi dia lupa ketenangan tu bukan pada gambaran material luaran. Tak. Ketenangan di hati. Berapa ramai yang harta banyak, pangkat besar, tapi hati dia tak tenang. Dia tak tenang. Berapa ramai yang tak ada apa-apa, dia tenang, dia tawakal pada Allah. Kan? Ingat, satu, tenang di hati. Selagi hati tak tenang, jangan menipu orang bahawa kamu bahagia. Okey, yang kedua, penyebab paling utama, bukan paling utama ni, satu-satunya sebab hati tenang, satu je, iaitu zikrullah. Makna selain pada zikrullah, tak mungkin akan menenangkan hati. Ini makna ni. Ala bizikrillah. Ingatlah, hanya dengan mentaati Allah, hanya dengan berzikir, barulah hati kamu akan tenang. Macam mana ni? Tanda ni ada tak pada kita? Ada ke tak ada? Jawab aja, sebab Allah tahu dalam hati kita. Ada tak? Kadang-kadang dia macam ni, kadang-kadang kita perasan. Dia dalam tafsir, ulama mengatakan, dengan zikir pada Allah, hati dia tenang. Maksudnya apa? Bila dia solat, jiwa dia rasa tenang je. Rasa bahagia je, rasa seronok je. Bila dia buat maksiat, rasa serabut je, rasa tak tenang je. Rasa gelisah je. Bila dia berzikir, tenang, sejuk je hati. Dan bila tenang, bila sejuk, dia akan buat apa? Kalau berzikir ataupun baca Quran, dia rasa tenang je, sejuk je. Dia akan buat apa lepas tu? Dia akan sambung lagi, sambung lagi. Iyalah. Kita kalau dah seronok, kita buat sekejap ke lama? Lama. Sebab itulah bila Nabi baca Quran, mana ada 5 minit, mana ada 10 minit. Sebab baca Quran tu menenangkan hati Nabi berjam-jam. Itulah tanda tenang dengan zikrullah. Makan biasa-biasa je, tak rasa seronok. Berjalan tak rasa seronok. Tengok pemandangan tak berapa seronok sangat. Tapi bila solat, beribadat pada Allah, bila berzikir, itu tanda orang tu kembali kepada Allah. Boleh? Kita masa zikir tu rasa tenang tak? Rasa seronok tak? Contohlah zikir la ilaha illallah kan? Nak baca 10 ke nak baca 100 kali? Dia ada 2 pilihan tu. Kalau zikir pagi kan, dia kata kalau malas 10 kan? Dia tulis dalam buku, kalau malas 10. Kita pilih yang mana? Itulah tanda tak tenang. Itulah tanda tak tenang. Bila kita nak cepat, seolah benda tu tak membahagiakan kita. Mana mungkin benda yang tenang, benda membahagiakan, kita nak cepat tinggal. Mana mungkin? Mana mungkin? Sebab tu Sayyidina Ali dia kata apa? Kalau boleh, dalam solat aku tak nak bagi salam. Kalau boleh aku tak nak bagi salam. Tapi sebab ada tanggungjawab lain, aku kena bagi salam. Kenapa kalau boleh tak nak bagi salam? Sebab tenang je dengan solat. Bahagia je. Boleh faham? Ayat ni ramai orang tersilap faham. Biasa dengar ayat ni kan? Ustaz, saya masa zikir tenang je. Berapa minit? 5 minit je. Makan berapa lama? Setengah jam. Masa tengok sungai, duduk kat sungai berapa lama? 5 jam. Apa tenang dengan zikirnya? Kalau tenang dengan zikir 5 jam. Duduk kat sungai, 5 minit je. Kenapa duduk sekejap ni? Tak tenang lah. Sebab Allah kata tenang dengan zikrullah. Okey, berapa lama? 5 jam. Okey, masa zikir pagi berapa lama?
Okey, lepas tu kenapa tak sambung dengan baca Quran? Mana lebih besar, baca Quran dengan tengok sungai? Alasan ni lah ni. Alasan. Nak tengok sungai. Nabi pernah tengok sungai? Nabi tengok pemandangan cantik, tak ada, padang pasir je. Nabi tengok ayat Quran. Berjam-jam sampai bengkak kaki. Inilah maksud bizikrillah. Samalah kita buat kerja dunia kan, dengan kita pergi buat kerja dakwah kan kerana Allah. Yang mana kita lagi seronok. Kalau buat kerja dakwah, tak puas lah, kalau boleh tambah lagi. Lepas tu, minggu depan saya nak pergi lagi. Itu adalah sikit-sikit tanda ketenangan. Tapi kalau start minggu depan saya tak boleh lah. Minggu sekali lagi pun tak boleh juga. Sebab apa? Ada meeting. Kan? Baca Quran ni. Baca Quran. Kata ulama antara benda yang paling besar ialah yang membawa ketenangan baca Quran. Sebab setiap ayat kita faham, kita rasa, ya Allah, hebatnya engkau, sayangnya engkau pada aku, pemurahnya engkau, pengampun. Lagi kita nak baca ayat seterusnya. Dah faham lagi nak tahu. Ya Allah, sebab apa? Setiap ayat menunjukkan kebesaran Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Lagi kita nak baca kan? Macam kita baca surat kekasih kan? Kita nak baca 3 lai ke 30 lai? Kalau surat kekasih lah. Baca-baca 3 lai, ya Allah. Kenapa tulis pendek? Betul tak? Tapi bila baca Quran, ya Allah, lambatnya nak habis. Beza tak? Ya Allah, sebenarnya kita cinta siapa? Cinta orang ke cinta pencipta orang? Apa? Jadi kalau kita orang yang benar-benar kembali, inilah tandanya. Pertama, kita beriman. Bila beriman, inilah tandanya. Seronok dengan ibadat, bangun malam kan? Sebab tu ulama kata orang yang boleh bangun malam ni, dia rasa lebih lazat daripada orang yang tengah lazat makan. Orang yang bangun malam lebih lazat daripada orang yang lazat berjalan-jalan. Kalau diminta tukar, pergi melancong dengan solat malam, dia akan pilih solat malam. Sebab ketenangan, bizikrillah. Ramai tak orang melancong sampai lupa tak baca Quran dalam tempoh tu kan? Sampai tak sempat baca zikir pagi petang. Ramai tak? Lepas tu kononnya alasan nak tengok kebesaran Allah, sampai tinggal zikir, sampai tinggal. Itu tipu daya syaitan. Dan dalam ayat ni, okey, ayat ni Allah guna tatma'innu berapa kali? 2 kali kan? Kemudian Allah guna dalam bentuk fi'il apa? Menunjukkan apa? Kita kalau makan, mungkin tenang. Tapi sentiasa tenang ke? Tak. Sentiasa sedap tak? Masa makan je. Kita kalau berjalan kan, tengok sungai. Berapa lama bertahan? Seronok? Tak ada, tak sampai 5 jam lah. Sejam dah boring kan? Sejam, 2 jam boring lah. Tapi zikrullah dia bukan setengah jam, bukan 1 jam, bukan 5 jam. Tatma'innu, sentiasa tenang. Buktinya apa? Kalau ada musibah, jiwa dia tenang je, relax je. Kalau ada kematian anak ke, suami ke, isteri, jiwa dia tenang je. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufrani.